Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapa yang biadab kepada raja-raja Melayu? Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa berlaku adil adalah suatu amanah yang paling besar dan diikat dengan sifat iman, wala, setia dan taat. Tulis Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam coretannya di Facebook pada 14 Jun bertajuk Terpenting Adil, Sistem Khilafah atau Beraja. Setelah menulis berjela-jela dan berbelit-belit yang diselang-seli dengan ayat-ayat dari Al-Quran, akhirnya Hadi berkata, maka mereka yang cuba merungkai sistem beraja wajib ditentang habis-habisan kerana mereka laksana makhluk perosak tikus yang membaiki labu. Sebelum Jom Channel merentas kenyataan pemimpin lain, suka Jom Channel membetulkan Hadi bahawa negara kita tidak mengamalkan sistem beraja tetapi sistem raja berperlembagaan. Jauh bezanya tu dari segi ciri-cirinya, Tuan Guru. Sebagai ulasan, jom kita kongsi apa kata seorang pemimpin rakyat yang lahir dari kalangan kerabat diraja, iaitu Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah. Dalam rencananya bertajuk Kerajaan Melayu Islam yang biadab kepada raja-raja dan terpisah dari penderitaan rakyat, Raja Kamarul menulis, rakyat Malaysia hari ini tidak marah kepada undang-undang jika sekiranya dikuatkuasakan dengan adil dan saksama. Masalah hari ini pelaksanaannya begitu memilih bulu hinggakan rakyat naik muak dan benci. Tidak betul jika dikatakan kerajaan mempunyai amalan pelaksanaan hukuman antara 2 darjat. Sebenarnya ia mengamalkan pelaksanaan hukuman antara 3 darjat. 3 golongan tersebut adalah rakyat biasa, golongan separa kebal dan golongan super kebal. Beliau meletakkan kategori pertama adalah untuk rakyat biasa yang menerima hukuman ketat mengikut buku. Mereka ini adalah Makcik Kia dan yang seangkatan dengannya. Kata Raja Kamarul, untuk kategori ini ditetapkan hukuman serta-merta on the spot semasa dan di tempat kejadian berlaku tanpa budi bicara. Saman ribuan malahan belasan ribu diberitakan dikenakan. Sementara itu, kategori kedua ialah untuk golongan separa kebal seperti menteri dan ahli politik Perikatan Nasional, para kenamaan dan selebriti atau digelar golongan kayangan. Kata Raja Kamarul, bagi kategori ini ada pula budi bicara serta siasatan lanjut yang memakan masa yang lama boleh dipertimbangkan. Menurut beliau, saman atau denda jika dikenakan pun ada kalanya tidaklah begitu tinggi atau tidak begitu menggerunkan jika dibandingkan dengan status dan gaji lumayan mereka. Kategori ketiga yang paling istimewa dipanggil kategori golongan super kebal yang terdiri dari kalangan menteri berjawatan paling atas dan yang berstatus golongan tinggi kerajaan. Mereka ini langsung terlepas pandang oleh pihak berkuasa walaupun kesalahan mereka agak berat dan serius, kata Pengerusi Amanah Negeri Terengganu itu. Dalam huraiannya, Raja Kamarul membangkitkan kenyataan Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bahawa Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah hanya patut mendengar pandangan Kabinet walaupun satu jawatankuasa bebas khas darurat telah pun ditubuhkan untuk memberi laporan serta nasihat kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Ini kenyataan yang tidak menghormati, malahan biadab terhadap Majlis Raja-Raja Melayu yang melarang Raja-Raja Melayu menerima pandangan dari sebuah jawatankuasa rasmi khas yang telah pun ditubuhkan, tegas Raja Kamarul. Beliau turut melahirkan rasa amat duka cita kerana Menteri Undang-Undang Kerajaan Melayu Islam tidak berlaku sopan dan tidak menghormati institusi raja-raja negara sendiri. Di manakah nilai Melayu atau Islamnya dalam tindakan ini? Soalnya, Raja Kamarul juga mengungkit perbuatan Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak mengendahkan saranan Yang di-Pertuan Agong yang bertitah darurat yang ada hari ini tidak menghalang Parlimen dari bersidang. Bolehlah blame kerajaan. Marah Perdana Menteri pun tak apalah. Saya timalah. Saya kata marah apa bodoh Perdana Menteri. Kata tak apa. Saya boleh cakap dalam TV pun kata. Tapi saya tahu macam mana susah nak menguruskan ni. Jadi ini satu tanggungjawab bersama. Jadi kalau kita sedia menerima hakikat inilah masalah bersama. Yang kita kata approach kita bukan whole of government.
bukan soal whole of government, it is whole of society. Seluruh masyarakat mesti berganding bahu, baru kita boleh landaikan lengkok COVID-19 ni. Perdana Menteri berlakon pekak serta tuli dan terus membisu dalam isu ini, katanya. Selain itu, beliau mengibas kembali kepada titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim, supaya ahli parlimen serta ahli Dewan Undangan Negeri Johor bermesyuarat mengenai isu COVID-19 yang semakin serius mereka hadir. Tetapi Perdana Menteri yang merupakan ahli parlimen Pagoh menjauhkan diri. Sebelum ini, kita dengar Menteri Dalam Negeri memberi amaran keras kepada rakyat supaya menghormati institusi raja-raja dan jangan melakukan apa-apa tindakan menghinakan institusi tersebut. Malangnya, Perdana Menteri dan Menteri Undang-Undang Kerajaan Melayu Islam sendiri yang menunjukkan contoh yang buruk dengan tidak menghormati institusi raja-raja sendiri, bidas beliau. Bekas Timbalan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan itu berpendapat rakyat bukan sahaja hilang kepercayaan kepada Kerajaan Melayu Islam kosong Muhyiddin hari ini, rakyat juga sudah hilang segala harapan kepada kerajaan Abah yang hanyut hilang arah sementara krisis COVID, ekonomi dan moral melanda Malaysia yang dahulu pernah menjadi sebuah negara yang dihormati dan dicontohi. Kerajaan Melayu Islam apakah yang tidak beradab kepada institusi raja-raja yang menjadi payung kepada rakyat? Kepada rakyat pula, para menteri belagak seperti golongan kayangan terpisah dari kesusahan derita rakyat dengan menteri golongan kayangan terlepas serta mengatasi undang-undang negara. Tempelaknya. Justru berbalik kepada kenyataan Hadi bahawa mereka yang cuba merungkai sistem beraja laksana tikus yang membaiki labu, kita lontarkan kembali tomahan itu kepada pemimpin PAS itu. Keluarlah dari perigi buta itu dan lihat hakikat di hadapan mata. Siapa yang tidak berlaku adil, tidak setia dan taat kepada Raja-Raja Melayu.